Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin berbincang dengan saudara-saudari tentang perjuangan kemerdekaan yang masih belum selesai. Saya tertarik di atas pesanan khatib di khutbah Jumaat yang saya hadiri salah sebuah masjid di Selangor, yang memberi pesanan kepada kita bahawa dalam memperingatkan kemerdekaan, segala bentuk penjajahan yang masih lagi ada pada diri kita seperti pemikiran, undang-undang, ekonomi dan budaya penjajah perlu dihapuskan keseluruhannya. Ini disebabkan bahawa mengikut khatib itu, ianya merupakan pencabulan dan penodaan terhadap kesucian fitrah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, beberapa persoalan yang perlu kita kemukakan, dan seterusnya kita membuat kesimpulan dan mengambil tindakan yang perlu. Saya ingin mengemukakan 5 soalan. Soalan pertama, berapa lamakah kita dijajah? Ya. Soalan kedua, selepas kita merdeka pada tahun 1957 hingga kini, apakah sistem-sistem ataupun apakah perkara-perkara yang telah kita bebaskan daripada penjajah? Soalan yang ketiga, apakah perkara-perkara penting yang ditinggalkan oleh para penjajah yang kepada kita, iaitu perkara penting yang tidak diberi kebebasan pada kita. Keempat, adakah perkara-perkara penting yang ditinggalkan oleh penjajah dapat mempertabatkan atau menjaga hak asasi rakyat kita ataupun hak asasi Malaysia, rakyat Malaysia. Kelimanya, apakah sistem ataupun perkara untuk menggantikan perkara penting ini bagi memastikan hak asasi rakyat Malaysia dijamin, ataupun dapat kita mempertabatkan hak asasi rakyat kita. Lepas kita meninjau 5 soalan ini, maka bersama-samalah kita membuat kesimpulan, dan seterusnya bersama-sama membuat tindakan yang perlu bagi mengatasi masalah ini demi untuk kebaikan kita bersama. Bagi menjawab soalan pertama, berapa lama kita dijajah? Lihat tentang Empire Kesultanan Melayu pada abad 1400, ya, maknanya Empire Melayu Kesultanan ini telah bertapak selama beberapa tahun, meliputi Semenanjung, Thailand, Sumatera dan sebagainya, ya. Jadi malangnya pada tahun 1511 kerajaan Melaka telah jatuh di tangan penjajah Portugis, iaitu pada tahun 1511. Jadi penjajah Portugis telah menjajah
uh, Tanah Melayu ini selama 130 tahun, iaitu pada tahun 1641 pihak penjajah Belanda pula menawan Tanah Melayu ini, dan Belanda telah menjajah hingga ke tahun 1824, ya, iaitu pada tahun 1824 pihak Belanda telah buat satu perjanjian dengan pihak penjajah British dan menyerahkan Tanah Melayu ini kepada pihak British. Jadi pada tahun 1641 ya hingga 1824, iaitu pihak Belanda telah menjajah Tanah Melayu ini selama 138 tahun. Dan selepas itu pihak penjajah British telah menjajah negara kita hingga daripada tahun 1824 hingga tahun 1957 barulah mereka memerdekakan kita, iaitu penjajah British telah menjajah negara kita selama 133 tahun. Jika kita tampuhkan daripada negara kita dijajah oleh pihak Portugis daripada 1511, kemudian dijajah pula oleh pihak Belanda dan dijajah pula oleh pihak British, dan kita merdeka pada 1957, kita telah dijajah selama 446 tahun. Dan tidak hairanlah bahawa pemikiran kita ini ya masih lagi mengandungi unsur-unsur penjajah. Dan tidak hairan lagi lah budaya kita hidup ini masih ada lagi unsur-unsur penjajah, dan masih lagi perundangan penjajah yang mereka tidak bebaskan daripada kita dan kita amalkan hingga sekarang. Jadi itulah sebabnya bahawa kita perlu berusaha untuk membersihkan pemikiran kita daripada sikap penjajah, dan perlu kita berusaha untuk mencari satu alternatif yang terbaik, iaitu dari aspek perundangan dan perhakiman di negara kita ini. Dan saya akan bincangkan kemudiannya bagi memberi soalan yang menjawab soalan yang kedua, ya, apakah ciri-ciri yang telah kita berjaya membebaskan diri kita dari penjajah. Kalau kita lihat ya, saudara-saudari, kita telah dapat berusaha membersihkan diri kita daripada sistem penjajah. Contohnya pada 1960-an kita telah dapat mewujudkan sistem kewangan Islam, iaitu Islamic financial system. Dan kita dapat wujudkan perbankan Islam, insurans Islam, Islamic bond, Islamic investment dan sebagainya. Maknanya kita dapat membebaskan diri kita daripada sistem kewangan penjajah. Dari seterusnya juga kita telah dapat membebaskan diri kita daripada sistem di mana kita dapat mewujudkan sistem kita sendiri mengikut syariah, iaitu halal certification, iaitu bukan saja kita dapat khususkan pada certification halal untuk makanan, tetapi juga ia telah meluas kepada kosmetik, meluas pula kepada ubatan
dan juga terusnya meluas kepada aspek-aspek penggunaan seperti pakaian, beg dan sebagainya ya. Jadi certification of halal sistem telah kita dapat wujud. Ketiganya, kita juga telah dapat mewujudkan sistem gaya hidup Islam, iaitu seperti mana yang kita ketahui, kita telah dapat wujudkan Islamic tourism. Kita telah dapat wujudkan Islamic quality standard kepada perhotelan, bukan saja diguna pakai di negara kita, tapi juga diguna pakai di seluruh dunia sekarang ini ya. Beratus-ratus hotel, homestay telah menggunakan sistem yang kita perkenalkan pada sejak tahun 2012 dan kini berkembang seluruh dunia. Dan kalau kita lihat seluruh sistem yang kita perkenalkan dapat kita bukan saja kita dapat amalkan pada negara kita, tetapi juga kita dapat laksanakan ataupun diamalkan oleh seluruh umat Islam dan bukan Islam di dunia dan diguna pakai. Itu yang kebaikan yang kita dapat tunjukkan. Dan perkara-perkara lain yang masih lagi kita belum dapat selesaikan, kita akan bincangkan soalan yang ketiga, iaitu apakah perkara-perkara yang tidak diberi kebebasan ataupun diberi bebas kepada negara kita. Dalam tinjauan saya, penelitian saya, dua perkara penting penjajah tidak membebaskan atau memerdekakan kita. Pertamanya, kalau kita lihat dari segi perundangan negara ya, kita masih lagi berdasar ke perundangan yang berasaskan perundangan barat. Walaupun ada dua sistem kehakiman, mahkamah sivil dan mahkamah syariah, tetapinya mahkamah syariah ini dihadkan kepada undang-undang keluarga dan undang-undang ibadat saja. Undang-undang lain, oleh kerana Islam ini meluas meliputi segala undang-undang, maka itu tidak diberi kepada mahkamah syariah. Maka mahkamah syariah ini seperti dianaktirikan. Keputusan mahkamah syariah ini boleh dipersoalkan oleh mahkamah sivil. Jadi itu satu. Perkara dua juga, sistem politik yang bercorakkan sistem demokrasi barat. Kita ditinggalkan pada kita. Pada pandangan saya, sistem demokratik barat ni perlu diperhalusi dan dipertingkatkan supaya ianya dapat kebaikan, memberi lebih kebaikan kepada negara kita. Oleh kerana negara kita mempunyai umat Islam dan berbagai umat, kita perlu lihat perkara sistem yang terbaik. Seperti juga yang tadi, sistem perundangan, kita perlu lihat apakah sistem perundangan yang terbaik. Jadi persoalannya, apakah undang-undang barat dapat menjamin hak asasi manusia? Itu soalan berikut yang kita akan jawab. Saudara-saudari, soalan yang keempat, apakah sistem perundangan dan kehakiman barat yang ditinggalkan oleh para penjajah kepada kita adalah merupakan yang terbaik dan dapat mengatasi ataupun dapat mempertabatkan hak asasi manusia? Itu soalan yang paling penting. Dalam perkara ini, saya ingin menarik perhatian usaha bangsa-bangsa bersatu supaya negara-negara ahli mengambil tindakan sewajarnya
menjaga hak asasi manusia. Pada tahun 1948 ya, bangsa-bangsa bersatu United Nations telah membuat deklarasi ya, iaitu ada 5 artikel. Artikel yang pertama boleh saya bacakan ni, iaitu artikel pertama, iaitu perkara pertama daripada 5 perkara yang artikel pertama ini ada berkaitan dengan hak asasi manusia yang penting, iaitu semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikurniakan akal ya, dan hati murni, harus bertindak antara satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Mana kita perlu bertindak ya, memberi kebebasan dalam dan mertabatkan hak kita, hak manusia masing-masing. Ya, jadi maknanya hak kita ialah bagi orang Islam ialah hak mengamalkan budaya ataupun sistem Islam. Itu hak kita untuk amal. Mengapa perlu ditahan? Itulah deklarasi 1948 yang meminta negara-negara memberi hak kepada rakyat mereka. Jadi antara artikel kedua pula boleh saya bacakan, setiap orang berhak mendapat semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam deklarasi ini tanpa sebarang perbezaan seperti bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, pendapat politik dan lainnya. Mana kita perlu diberi hak untuk mengamalkan sistem kita sendiri ya. Berlainan dengan agama lain, Islam mempunyai sistem kehidupan yang lengkap. Kalau kita lihat seperti mana yang saya nyatakan tadi, sistem kewangan kita ada, sistem makanan kita ada, sistem perkahwinan yang tertentu, sistem ibadat kita dan seumpama kita lengkap, sistem jenayah, sistem politik, sistem kenegaraan. Islam itu lengkap kerana ianya arah Islam itu meliputi semua arahan-arahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia ya. Itu lengkap, itu Islam yang berlainan ya. Jadi kita lihat kegagalan dunia yang tidak, walaupun mengamalkan sistem barat, tetapi mereka tidak dapat menjaga hak asasi walaupun telah diberi amaran ataupun diberi deklarasi oleh United Nations pada tahun 1948. Kita lihat keadaan sekarang di seluruh dunia. Mengikut kajian pada 2014 United Nations, 30 juta lelaki, wanita dan kanak-kanak dipaksa dalam industri 150 juta US dollars, industri seks dan industri buruh paksa ya. Tengok 30 juta lelaki, perempuan dan kanak-kanak dipaksa dalam industri seks dan perhambaan buruh. Itu kajian 2014. Dan sekarang ni hampir 10 tahun ya. Jadi maksudnya jumlah itu mungkin meningkat kepada 60 juta setiap tahun. Dan kita tengok di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan kita lihat tiap-tiap 4 minit ya, ini satu wanita dirogol. 4 minit je satu wanita dirogol. Dan di Sweden merupakan negara tertinggi wanita dirogol, iaitu lebih kurang 69 wanita dirogol pada tiap-tiap 100,000 penduduk. Jadi ini kajian United Nations 2011. Mungkin kajian yang lagi tidak menunjukkan menurun, tapi meningkat. Dan mengikut kajian United Nations pada 2011, negara tertinggi 10 mengikut wanita dirogol. Pertama Sweden, kedua Jamaica, ketiga Bolivia, ketiga Costa Rica,
keempat, kelima New Zealand, keenam Belgium, ketujuh USA, ke-8 Brazil, ke-6 Norway dan ke-10 Finland. Jadinya, apa yang saya nak sarankan di sini, undang-undang barat tidak dapat menjaga hak asasi manusia. Dan kita lihat pula ya tentang ada aspek pula tentang alkohol. Kita lihat kajian oleh United Nations pada 2012, tiap-tiap 10 saat satu manusia mati kerana alkohol, iaitu 3.3 juta dalam satu tahun. Ini tahun 2012. Mungkin daripada tahun tahun sekarang ini, mungkin tiap-tiap satu saat tahun 2012, 10 saat satu manusia mati di seluruh dunia sebab alkohol, iaitu merupakan kematian yang tertinggi, 6% berbanding dengan kematian HIV ataupun AIDS dikombine dua, hanya 2.8%. Kematian sebab sakit TB 1.7%. Kematian sebab keganasan hanya 0.9%. Kematian sebab alkohol adalah 6% yang tertinggi. Dan bangsa-bangsa bersatu iaitu United Nations meminta kerajaan yang menjadi member ahli kepada United Nations mengadakan peraturan ketat untuk menjaga manusia ini. Itu maksudnya. Jadi dari aspek ini, saya yang paling penting dari segi rogo, dari segi mati sebab alkohol, yang paling penting dalam hidup manusia, kita lihat bahawa perundangan barat gagal untuk menjaga hak asasi manusia, ya, walaupun telah ada deklarasi oleh United Nations pada 1948. Jadi soalannya, iaitu soalan yang kelima, apakah perundangan terbaik untuk manusia? Itu yang dipersoalkan. Apakah undang-undang yang terbaik untuk manusia kalau undang-undang barat telah gagal, ya? Dalam hal ini, Allah telah menjawab dalam persoalan kita ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Maidah, iaitu surah 5 ayat 50. Iaitu Allah mencabar kita, ya, mencabar. Patutkah mereka atau kita ni berkehendakkan lagi kepada hukum-hukum jahiliah? Padahal tidak ada siapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada Allah SWT. It is logical. Maknanya undang-undang daripada Allah yang tercatat dalam Al-Quran adalah lebih baik daripada undang-undang yang digubal oleh para barat, atau Allah di sini jahiliyah, ya. Itu Allah cabar kita. Terbukti seperti mana undang-undang yang dilaksanakan dari aspek Islamik kewangan, dalam aspek makanan dan aspek turisme dapat memberi rahmat kepada seluruh umat, bukan sahaja umat Islam, dan itu terbukti bahawa undang-undang Allah adalah lebih baik. Mengapa tidak kita laksanakan undang-undang Allah ini pada keseluruhannya, ya? Itu yang kita persoalkan. Kalau kita lihat bahawa tujuan undang-undang syariah ataupun maqasid al-syariah, tujuan utama al-syariah adalah meliputi keseluruhan, menjaga bukan saja manusia tetapi juga sistem kehidupan manusia dan juga sumber-sumber kehidupan manusia. Tamat maqasid al-syariah ataupun objektif maqasid syariah, pertamanya menjaga agama, ad-din, menjaga agama kita yang teratur ni.
keduanya menjaga kehidupan manusia, human life, protection of human life. Ketiganya menjaga intelek dan minda kita, protection of intellectual and human mind. Dan keempatnya menjaga keturunan manusia. Ya, kelimanya menjaga kekayaan sumber. Jadi di sini kalau kita lihat maqasid al-syariah ataupun tujuan akhir syariah ialah menyeluruh, melingkupi seluruh hak asasi manusia. Jadi di sini adalah undang-undang syariah adalah satu undang-undang yang dapat menjaga ataupun yang terbaik untuk menjaga umat manusia. The best laws and regulation to protect human right in this world. Jadi kesimpulannya saudara-saudari ialah perjuangan kemerdekaan kita ini masih belum selesai. Kita telah berjaya memperkenalkan dan melaksanakan sistem kewangan Islam yang meliputi sistem kewangan, sistem produk halal, sistem gaya hidup, ya, dan sistem nikah kahwin, sistem ibadat dan sebagainya. Itu telah kita dapat laksanakan. Tetapi kita belum dapat melaksanakan sistem perundangan dan kehakiman Islam untuk mempertabatkan hak asasi rakyat Malaysia di negara kita ini. Dan kesimpulan yang ketiga, sistem perundangan dan kehakiman Barat tidak dapat menyelesaikan masalah hak asasi manusia. Jadinya tidak ada lain, kita perlu melihat sistem yang terbaik seperti mana yang dicabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bahawa adakah kita berkenakkan sistem selain dari sistem Allah yang terbaik, ya, itu kita perlu kesimpulannya. Dan apakah tindakan yang perlu kita ambil? Pertamanya, para profesional, para akademik, para pakar undang-undang, para hakim perlu sebagai satu keluarga bersama dalam berfikir, bertindak untuk melaksanakan sistem perundangan Islam ini di negara kita. Keduanya, untuk mengambil tindakan yang cepat, kita boleh memperluaskan kuasa mahkamah syariah meliputi bidang-bidang undang-undang syariah untuk masyarakat Islam sahaja. Kemungkinan juga kalau jika sekiranya rakyat bukan Islam berfikir mahu mengikuti undang-undang Islam, mereka perlu diberi bagi peluang, ya. Maksudnya seperti mana kita sistem kewangan Islam, sistem halal Islam, sistem gaya hidup Islam, kita tidak terhad kepada orang Islam, tetapi ianya semua kepada umat boleh mengikutinya secara sukarela. Dan yang kita boleh, ketiganya yang boleh kita ambil tindakan seterusnya, status mahkamah syariah ni dinaikkan lebih tinggi dari mahkamah sivil, dan segala keputusan tidak boleh dipersoalkan di mahkamah sivil. Malah keputusan mahkamah sivil yang berkaitan dengan umat Islam boleh dipersoalkan dan dibawa kepada mahkamah syariah. Itulah kesimpulan untuk kebaikan kita bersama, bukan saja kebaikan untuk
rakyat Islam di Malaysia, tetapi juga sebagai contoh umat manusia, kerana Islam ini adalah untuk rahmat kepada semua ummah. Seperti mana kita perkenalkan sistem kewangan, sistem halal, sistem turisme, itu semuanya untuk kebaikan ummah dan diterima pakai oleh semua ummah. Pada mulanya mereka ragu-ragu, tapi setelah melihat kebaikannya, mereka berlumba-lumba untuk mengamalkan sistem yang saya nyatakan tadi. Sekian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.